Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan dan para jemaah Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan berbahagia sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, moga-moga memberi manfaat, iaitu penyakit gila kuasa. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang sedang berada dalam suasana wabak yang digelarkan sebagai coronavirus. Secara literalnya, coronavirus maknanya kuman mahkota. Corona itu corona lah, mahkota, virus, kuman. Maka coronavirus ini telah menjangkiti lebih daripada 6 juta manusia dan membunuh lebih daripada 300,000 orang. Hari ini saja 21 bulan Oktober di tanah air kita 732 kes, 724 kes tempatan, 8 kes import. Namun dalam ketakutan dan juga keresahan ini, tiba-tiba kita dilanda pula oleh wabak lain, iaitu wabak politik tanah air semasa yang juga nak merebut mahkota, iaitu mahkota kuasa, dan mengabaikan sementara kuman mahkota ataupun coronavirus yang sedang mengamuk dan berleluasa sekarang ini. Malam ni kita ingin melihat mahkota kuasa, ya, kita perlukan. Tidak ada orang dalam dunia yang boleh menafikan kekuasaan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Sebab itu orang putih dia ada falsafah, orang yang hebat mesti ada 3 P, kata dia. Pertama power, yang kedua position, yang ketiga property. 3 ni ada, dia jadi orang berjaya. Bagi orang Cina dia ada satu falsafah, orang yang hebat ada 3 ciri: Shio, Hok, Lok. Shio, umur panjang, ni orang hebat. Yang kedua Hok, harta banyak. Dan yang ketiga Lok, kekuasaan. Di sebelah timur, termasuklah kita di Malaysia, orang yang hebat katanya mesti ada 3 ta: harta, tahta, wanita. Ada koleksi 3 perkara ni, orang hebat. Bagi orang-orang Jawa, dalam Serat Ulang Reh karya Sri Sunan Pakubuwono yang keempat, orang yang hebat, khususnya anak Jawa, katanya mesti ada adigang, adigung, adiguno. Adigang maknanya kekuatan, adigung kekuasaan, power, dan mesti ada adiguno, cerdik. Bahkan Islam sendiri adalah agama yang tidak ketinggalan dalam membicarakan tentang hal kuasa. Kerana bagaimana mungkin Islam dapat dilaksanakan seutuhnya tanpa kuasa? Tak mungkin. Al-Quran tanpa sultan ataupun kekuasaan tidak dapat membawa kepada realisasi nilai-nilai dan hukum hakam seluruhnya dalam kehidupan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, ad-din ussun wa sultanun harisun wa ma ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Kata Imam Al-Ghazali, agama itu adalah asas, sedangkan pemimpin adalah yang mengawal agama. Apa saja yang tidak ada asas, nescaya akan runtuh, dan apa saja yang tidak ada pengawal, asas itu akan hilang.
Sebab itu tidak keterlaluan kalau kita melontarkan pandangan bahawa di kalangan para nabi-nabi sendiri, ramai di kalangan mereka yang juga menyandang kedudukan sebagai nabi dan sekaligus menjadi penguasa yang sangat berkuasa. Itu tak dapat kita nafikan. Salah seorangnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia sendiri doa kepada Allah supaya diberikan kuasa pemerintahan. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surah Sad ayat 38. Wahai Tuhan, maafkan permohonanku ini, tapi anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa jua pun selepas daripada aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Dan ternyata Nabi Sulaiman diberi kekuasaan luar biasa sekali. Justru hadirin hadirat sekalian, kekuasaan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kalau tuan-tuan terlibat dalam NGO misalnya, persatuan, kalaulah yang pegang jawatan dalam persatuan itu tak ada orang yang mempunyai kuasa, tak laku NGO kita. Nak ngadak orang besar-besar di SUK tak berapa nak teguh perjalanan. Tapi kalau penaungnya orang ada kuasa, Borduli Tuanku Agung misalnya, kan lain dia punya lenggang. Sesuai Agung tu berjalan tu dia lain. Sebab pada persatuan kita, NGO kita, ada orang-orang yang memiliki kuasa. Sebab itu kuasa mustahak. Dan bagi pandangan agama Islam, bahkan para pemimpin yang ada kuasa menjalankan kerja-kerjanya dengan penuh amanah, itu diberi kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Pertama sekali kata Nabi, pemimpin kalau dia betul-betul jalan kerjanya cara molek, doanya pasti dimustajabkan oleh Allah. Salasatun la turaddu da'watuhum sha'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak akan ditolak kata Nabi. Pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa daripada orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada kelebihannya. Dalam hadis lain Nabi sebut, seorang pemimpin yang diberi kekuasaan, kalau dia adil, memerintah dengan baik, Allah janji akan tolong dia sepanjang dia memegang jawatan. Ada satu riwayat, seorang sahabat nama Abdurrahman Ibnu Shimash, dia pernah bercerita, dia menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia jumpa Aisyah pun tanya kepada dia sebab jarang tengok, "Mimman anta?" Kamu ni siapa? Jarang tengok. Maka jawab sahabat ini, "Rajulun min ahli Misra." Saya orang Mesir. Wah, jauh datang sampai ke Madinah. Aisyah tanya, "Macam mana awak punya, kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi?" Bagaimana para pemimpin-pemimpin kamu di sana yang pergi berjuang, berperang ke sana kemari? Maka sahabat ini menjawab, "Wah, kami punya bos pemimpin begitu bagus sekali. Ma naqamna minhu syai'an in kana la yamutu lirajulin minnal ba'ir fayu'tihi al-ba'ir." Dia ni orang baik, pemimpin kami ni. Kalau ada di kalangan kami keledai mati, dia turun padang, dia gantikan keledai itu. Bahkan kalau ada di kalangan kami yang hamba sahaya kami mati, dia turun padang, dia gantikan hamba sahaya itu. Bahkan kalau ada di kalangan kami ni ada keperluan, wa yuhtaj ila nafaqati fayu'tih, kalau ada keperluan dia turun padang juga membantu kami. Bagus pemimpin ini. Maka kata Aisyah, baguslah kalau begitu, kerana saya sendiri pernah dengar Nabi SAW mengucapkan satu doa di dalam rumah ini, yaqul fi baiti hadha, dalam rumah ni lah
dia pernah mendoakan, kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fa ashquq alaihi wa man wali min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa yang menjawat satu jawatan kepimpinan di kalangan umatku dan orang tu sebagai pemimpin dia menyusahkan urusan rakyat yang dia pimpin, maka engkau susahkanlah hidup dia, wahai Allah. Dan siapa-siapa yang menjawat suatu jawatan dalam kepimpinan umatku, dia berusaha untuk menolong orang yang dia pimpin, maka tolonglah dia sampai siap, wahai Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau jadi pemimpin, buat kerja betul-betul, itu hidup didoakan oleh Allah, didoakan oleh Nabi. Ini satu nikmat besar. Belum lagi campur yang kita biasa dengar, seorang pemimpin yang berjaya menjalankan kekuasaan dengan baik, itu Allah janji naungi dia pada panas teriknya padang mahsyar. Ini hadis masyhur. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naungi pada hari padang mahsyar ketika tidak ada naungan pada hari itu. Nombor 1 sekali Nabi sebut al-imamul adil. Nombor 1 sekali Nabi sebut adalah para pemimpin yang adil. Kemudian dalam hadis lain Nabi sebut, pemimpin kalau buat betul-betul kerjanya, dia akan mendapat mimbar daripada cahaya Allah pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebut orang yang pemimpin yang adil adalah orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat. Begitu banyak sekali. Sebab itu sekali lagi, malam ni kita bukan nak cerita anti kepada kekuasaan, tidak. Bahkan agama Islam adalah agama yang suruh mencipta kekuasaan, kerana agama takkan tegak tanpa kekuasaan. Bagi pandangan agama Islam, nak harta tak salah, nak perempuan tak salah, nak kuasa tak salah. Allah tak murka, Nabi tak kisah, Islam pun tidak menyumpah. Yang salah gila harta, yang salah gila wanita, yang salah gila kuasa. Hak tu salah. Kuasa asalnya benda molek, tapi jadi hina pada pandangan Allah bila kuasa itu berlaku 2 perkara. Pertama, kalau berlaku gila kuasa. Yang kedua, berlaku salah guna kuasa. Maka bila ada 2 perkara ini, benda yang asal didoakan Allah, benda yang asal patut boleh menjunjung agama, dia akan jadi satu malapetaka pula pada orang tersebut. Tapi inilah ni sekarang orang panggil politik. Ni masalah, orang gunakan istilah biasalah, ustaz, inilah politik. Kita tak menafikan, bagi politik ni asasnya adalah bercerita tentang siapa dapat apa, bagaimana, bila nak dapat. Itu politik. Orang politik beranggapan kerja mereka ini adalah politik adalah peluang dan keupayaan menguasai peluang. Politik adalah kemampuan untuk menukar peluang menjadi laba yang menguntungkan. Politik adalah memanfaatkan laba yang diperolehi untuk meneguhkan penguasaan dan kekuasaan. Baik itu dalam politik, prinsip moral bukan satu yang bersifat praktikal, tidak ada. Sebab itu Machiavelli, Niccolo Machiavelli, dia buat satu buku The Prince tahun 1513 tentang politik. Dia kata bahawa urusan politik ini tidak ada tempat membicarakan soal moral, tidak ada tempat. Sebab tujuan berpolitik adalah nak memperkuat dan memperluaskan kuasa. Ini berarti moral, etika, tata tusila dalam politik adalah abstrak dan payah nak dicari dan ditafsir. Hari ini dia berkawan, esok dia kelahi. Hari ini dia bermusuh, esok berkawan. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Dunia apa ini? Inilah namanya kekuasaan. Tapi adakah ini yang dipegang lalu kita mengatakan tak apalah ustaz, nama pun politik? Tak boleh. Agama memberikan panduan. Bagaimanakah agama melihat kepada kekuasaan? Jangan sampai jadi gila, kata Nabi. Baik itu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati. Satu hari nanti, kata Nabi,
kamu akan bercita-cita besar nak jadi pemimpin dan nak memegang kekuasaan. Padahal kekuasaan itu nanti akan jadi satu penyesalan bagi kamu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penyesalan. Baik itu kata ulama, antaranya Imam Al-Ghazali, gila kuasa ni penyakit, salah satu daripada sifat mazmumah. Dia panggil istilah hubbul jah ataupun hubbur riyasah, cinta kekuasaan, cinta kepada, gila kepada kuasa. Ini adalah penyakit. Ada satu orang, kita kalau buat contoh tak bolehlah contoh dalam negara, cerita luar negara sudahlah. Ada satu pemimpin luar negara, dia punya gila kepada penghormatan, gila kemasyhuran, gila kepada kekuasaan. Mungkin tuan-tuan kenal dengan Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, dia ni presiden Uganda, 8 tahun jadi presiden, start tahun 71 sampai 79. Dia ni punyalah gila pada kuasa. Dia gelarkan diri dia, panjang je lah namanya. Orang kalau majlis rasmi, pengurusi majlis nak nyebut nama dia, nak nyampai nama dia, jawatan dia, bapak panjang sampai 2-3 baris. Nama dia Idi Amin Dada. Gelaran dia His Excellency President for Life Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, Conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Panjang tu. Dia nak tunjuk dia ada kuasa. Dia merentah dengan rampas kuasa daripada Perdana Menteri masa itu. Bila dia jadi presiden, dia bunuh anggaran antara 80,000 sampai 500,000 orang di Uganda ketika itu. Tahun 72, dia usir 60,000 orang-orang Asia yang dianggap bukan orang Uganda. Kulit-kulit macam kita dia halau keluar. Akhirnya dia digulingkan oleh pejuang Uganda, dibantu oleh tentera Tanzania, lari ke Libya, lari ke Arab Saudi. Akhirnya dia meninggal di Arab Saudi tahun 2003. Puncanya gilakan kepada kekuasaan, kemasyhuran. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menggariskan 10 sifat hati yang kotor dengan sifat mazmumah. Salah satunya adalah hubbul jah. Dia masuk dalam tu bakhil, hasad dengki, riya, takbur, hubbul mal. Hubbul mal ni cinta harta. Dan salah satu dia sebut hubbul jah, gila kepada pangkat dan juga kedudukan. Artinya dia adalah satu daripada penyakit hati. Sebab itulah Nabi SAW, dia pernah pesan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Kata Nabi, kalau ada 2 ekor serigala, lepaskan masuk kandang kambing, dia terkang kambing, maka itu lebih tidak teruk sangat parahnya, kerosakannya, dibandingkan dengan gilanya seorang kepada kekuasaan. Kerana gilanya itu boleh merosakkan agamanya. Hadis Tirmizi. Dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asamahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, maka kamu akan membuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan sesama manusia. Mereka itulah orang yang akan aku kutuk selama-lamanya, aku pekakkan telinganya, aku butakan matanya, kata Allah dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, janganlah kita terjebak dengan sifat gila kuasa ini. Sifat gilakan kuasa menyebabkan kita nanti akan mudah jadi hasad dan juga dengki dengan orang lain, dan kita akan suka cari kelemahan orang lain. Itu masalah daripada gila kuasa ini. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ma min ahadin ahabbar ri'asah illa hasad wa bagha wa tattaba'a uyuban nas wa kariha
an yuzkara ahadun bi khairin. Tidak adalah seseorang kalau dia sudah gila kepada kekuasaan, melainkan dia akan jadi jahat dengan 3 perkara. Pertama, mudah dengki dengan orang. Mudah. Dia tengok orang ni berkuasa, dia dengki. Yang kedua, dia akan suka cari aib orang. Itu bila sudah gila kuasa. Dan yang ketiga, wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin. Dia tak akan mengakui kebaikan yang orang buat selama ini, sebab dia merasakan dia lebih layak. Ini adalah penyakit yang bermula daripada gila kepada kekuasaan. Pernah satu kali Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, orang tanya kepada dia, qila li Abi Daud As-Sijistani masyahwatul khafiyah, wahai tuan guru, apakah perkara yang kalau dibuat itu dikira sebagai syahwat tapi tersembunyi, benda tak nampak? Katanya hubbur riasah. Antara syahwat tersembunyi adalah gila kuasa, kata dia. Syahwat, benda menggelojak di dalam jiwa tapi dia tertutup, itu adalah gila kuasa. Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani pernah berpesan bahawa orang yang cinta kepada kuasa, gila kepada kuasa, jangan kau percaya sampai bila-bila. Ma sadaqa abdu qattin fa'ab syahrah. Tidak ada yang benar bagi setiap orang yang dalam hatinya cinta atau gila nak jadi terkenal ataupun gila kepada kekuasaan. Sebab itu setengah ulama, antaranya Syekh Badi'uzzaman Sa'id Nursi, terkenal satu doa. Ini tuan-tuan nak amal lah, siapa yang sudi mengamalkan. Dia kerap berdoa, a'udzu billahi minasyaitan wassiyasah. Doa dia, ya Allah, jauhkan aku daripada syaitan dan politik dan orang politik. Dia sampai berdoa begitu. Bukanlah maksud Syekh Badi'uzzaman dia nak menunjukkan kita tolak politik, tidak. Politik yang beliau tolak dan yang dia mohon perlindungan daripada Allah adalah politik kotor yang didasarkan dengan hawa nafsu serakah politikus yang hanya memikirkan menang dan menang dan menang tanpa mempedulikan etika, norma dan juga hukum. A'udzu billahi minasyaitan wassiyasah. Ya Allah, jauhkan aku daripada syaitan dan jauhkan aku daripada politik dan orang politik yang kotor. Itu doa daripada Syekh Badi'uzzaman Sa'id Nursi, ulama terkenal di Turki. Hadirin hadirat sekalian, ayo kita tinggalkan. Nabi SAW jelas dalam hadis, dia paling tak suka orang gila kuasa. Ada satu riwayat, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Nabi SAW ana ala ba'di ma wallaka wallahu azza wa jalla wa qala al-akhar mithla zalika. Kata Abu Musa, sekali itu saya dengan 2 orang anak saudara datang jumpa Nabi. Salah seorang daripada anak saudara saya ini kata, ya Rasulullah, boleh bagi kami, angkat kami jadi pemimpin dekat sebahagian wilayah yang Allah telah kurniakan kepada Islam. Boleh tak lantik kami jadi yang berhormat di situlah, lantik kami ini. Dan yang seorang lagi kata Abu Ayyub, wa qala al-akhar mithla zalika. Seorang lagi anak saudara saya ni pun cakap benda sama. Ya Rasulullah, belah kampung hujung tu bagi saya lah jaga, biar saya tempat situ, jaga situ. Apakah jawapan Nabi? Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih. Kata Nabi, saya demi Allah tidak akan memberikan urusan kepimpinan kepada siapa hak datang minta, kata dia. Saya tak akan beri, kata Nabi. Dan saya tak akan beri kepimpinan bagi orang hak bersungguh nak, saya tak akan beri, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Awak minta taubat kau tak bagi, awak selok bagi nak rok minta lagi kau tak beri. Apa sebab? Nabi pegang satu saja, kerana kekuasaan adalah amanah. Pernah Nabi nasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, ya Abdurrahman, la tas'alul imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha.
Kata Nabi, wahai Abdul Rahman, jangan kau minta jawatan, jangan cari kekuasaan. Kalau engkau diberi kuasa tanpa minta, nescaya Allah akan tolong engkau dengan memberi taufik di jalan kebenaran. Tapi kalau kekuasaan itu diserahkan kerana kau yang minta, maka kau akan dibebankan, yakni tidak akan ditolong oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jangan minta. Pernah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi. Ya Rasul, ala tasta'miluni, toleh ke bagi saya jawatan. Kita sekarang daerah dah banyak kekuasaan Islam, bagilah saya jaga sana, jaga zakat pun jadilah, apa-apalah jawatan kerajaan ni bagilah saya. Fadaraba biyadihi ala mankibai, Nabi pegang bahu dia, Nabi kata, wahai Abu Zar, innaka dhaifun, mu dak cetong setarang barah, mu lemah, kata Nabi. Innaka dhaif, mu lemah, wa innaha amanatu, sedangkan kekuasaan adalah amanah, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah, dan nanti di akhirat orang yang paling menyesal sekali menangis depan Allah adalah orang yang diberi kuasa atas dunia. Dia sangat menyesal kerana ini adalah amanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kekuasaan ni tak semua orang boleh diberikan kepercayaan. Amanah kekuasaan ni tak semua orang. Kita yang ada dalam Dewan Semayang ni pun belum tentu kalau diberi amanah kekuasaan boleh buat. Cakap boleh, oh, kalau kawan jadi gini, kau nak buat gini-gini, cetera seminggu nak tahu jadi ke tak jadi. Bukan semua orang boleh diberikan kekuasaan. Sebab itu orang yang nak diberikan amanah kekuasaan, kata ulama, mesti ada sifat tertentu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbar Al-Badr rahimahullah, dia mengatakan dasar seseorang yang kita nak berikan kekuasaan, pangkat, jawatan, amanah, dia mesti ada 4 perkara. Pertama, dia kuat. Kedua, boleh dipercayai. Yang ketiga, ada pengetahuan, knowledge. Jangan dia tu lebih bodoh pada orang yang dia perintah. Yang keempat, dia jaga dia punya amanah, dia jaga dia punya jawatan. Kata beliau, dalilnya kita boleh tengok dalam Quran. Pertama, ketika Allah mengkhabarkan tentang salah seorang daripada 2 anak perempuan seorang penduduk di Madian, yang mana dia berkata kepada ayahnya ketika Nabi Musa ambilkan air minuman untuk diberikan kepada haiwan ternak. Walaupun setengah tafsir kata ni anak Nabi ni, anak Nabi ni, wallahu alam anak Nabi yang mana, tapi cerita Nabi Musa itu sah. Maka budak perempuan berdua, dia tengok Nabi Musa angkat air untuk diberikan kepada ternakan. Balik ke rumah, dia beritahu ayah dia, ayah, ambil laki-laki ni kerja dengan kita. Ayah dia tanya, kenapa kena ambil dia pula? Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu, wahai bapaku, ambillah orang ini bekerja dengan kita. Apa sebab? In khaira man istajartal qawiyul amin, kerana berdasarkan penilaian kami daripada sungai sampai ke rumah, dia ada 2 kriteria, al-qawi, al-amin. Nombor 1, gagah, kuat. Yang kedua, boleh percaya. Kenapa boleh percaya? Saya orang perempuan, dia orang lelaki, kita orang jalan berdua, dia jalan di depan. Kenapa pula begitu kamu percaya? Kalau dia jenis orang lelaki hidung belang, dia duduk belakang. Sebab nak tengok kamu berjalan, lengang-lenggok. Tapi sebab dia jaga mata dia, dia duduk di depan. Jadi nak corner kanan kiri, dia tanya, kanan kiri, kanan. Mana lagi? Straight. Bayang, dia punyalah menjaga, dia seorang yang amanah. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 26. Dalil yang kedua, kata ulama, ketika Allah mencatatkan tentang jin ifrit yang menyatakan kesanggupannya kepada Nabi Sulaiman untuk angkut singgasana Ratu Balqis, apa kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ayat yang sama. Kata jin ifrit, ampun tuanku, patik janji akan bawa depan tuanku istana Balqis sebelum tuanku berdiri daripada singgasana, patik sembahkan depan tuanku. Apa sebab? Wa inni alaihi laqawiyyun amin,
Sebab Patih ni orang yang gagah dan boleh percaya. Dan dalam surah An-Naml ayat 39. Dalil yang ketiga, kata ulama, ketika Allah mengkhabarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia hantar resume dia kepada Raja Mesir, minta nak jadi bendahara Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ampun tuanku, lantiklah Patih jadi bendaharawan negara Mesir ini. Apa sebab? Patih ini inni hafizun alimun, Patih pandai menjaga, alimun, Patih ada knowledge, ada ilmu. Surah Yusuf ayat 55. Kata ulama, semua dalil ni menunjukkan orang yang kita nak beri kekuasaan mestilah orang yang gagah kuat, dipercayai, berpengetahuan dan boleh menjaga. Dan kalau tuan-tuan perasan, 2 kali Allah rakam kalimat qawi. Apa makna qawi? Gagah. Sebab itu kalau kita maaf, bukan nak menafikan orang-orang umur pencen ni, tidak. Dia molek carilah hak gagah-gagah sikit lah, cari hak urut sikit, hak lebih sihat daripada kita. Kan patutnya yang berhormat melawat orang hospital, ni kita pula melawat yang berhormat di hospital. Tak berapa seronok, tak berapa seronok. Mesti dia tu lebih nampak kuat dan bertenaga berbanding dengan orang yang dipimpin. Itu kehendak agama. Bukan kata orang tua-tua tak kuat. Tak, ada je gagah perkasa. Ada ramai. Sylvester Stallone 70 lebih, sihat je. Arnold Schwarzenegger benda kenama, Arnold Schwarzenegger tua lagi tapi sihat. Tak kata umur, tapi biarlah kuat. Dan orang tua-tua, kita cerita hadis dah banyak, kita cerita orang tua-tua lah pula. Orang tua-tua dulu pun pesan, nak cari orang nak jadi pemimpin, nak beri kuasa pada dia, awak kena tengok 3 perkara: bobok, bibik, bebek. Ini ayat orang tua. Bobok, bibik, bebek. Bobok ni bermutu, segar. Bukan sekadar dia tu pemimpin, tapi dia mesti kita rasa boleh bergantung hidup dengan dia. Karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Itu pemimpin. Orang tua-tua ndak, mesti nampak dia sihat. Yang kedua, bebek. Bebek ni bebedan, mana cara penampilan, cara pakaian. Cari pemimpin yang segak, bergaya, cara berjalan, pakaian kemas. Orang Jawa dia ada satu kata-kata, ajining diri dumunung aning lati, ajining rogo aning busono. Nilai seorang itu cermin dia pada mulut dia, tapi pakaian adalah cermin peribadi. Sebab itu kalau pemimpin selekeh teruk pada kita, letih. Dress the way you want to be addressed. Pakailah pakaian mengikut kehendak awak nak panggil orang awak tu apa. Awak pakai selekeh, selekehlah panggil dia orang. Tapi kalau pemimpin, dia mesti ada smart sikit, duduknya tegak, elok tabiat. Dia jadikan pemimpin besar manfaat, negeri setosa sempurna, umat rahmat pun dapat dunia dan akhirat. Orang tua-tua pesan. Yang ketiga, bibik. Bibik ni benih keturunan. Awak nak jadi pemimpin, awak beranak di mana? Siapa mak ayah awak? Kita kenal atau tidak mak ayah dia? Sebab acuan bulat takkan bentuk kuih 3 segi. Kuih dia bentuk pada acuan. Jadi keturunan memainkan peranan. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kepiawaian orang Melayu dalam mencari dan memilih pemimpin untuk diberi kekuasaan tidak ada boleh kita ragukan. Orang tua-tua dulu ada satu rantaian syair panjang, dia panggil syair Nasib Melayu. Syair Nasib Melayu ni lama, dia kumpul balik Allahyarham Tenas Effendi tahun 1990. Syair ni disusun selepas kejatuhan Kesultanan Melayu yang masa itu berkuasa di sepanjang tebing Sungai Muar. Ni mungkin ada yang kali pertama mendengar. Lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan Kesultanan Melayu. Terkenal ungkapan masa itu, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor masa itu. Jadi pemerintahan Kesultanan di Johor dia dah bermula tahun 1529 sampai tahun 1718, kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah
bermula daripada Sultan Alauddin Raya Shah yang kedua sampailah Sultan Abdul Jalil Raya Shah yang keempat. Syair ni dibuat sebab kejatuhan satu persatu sultan-sultan ini semua jatuh gara-gara fitnah, rebut kuasa, adu domba musuh. Jadi orang tu lu tengok, dia buatkan syair. Dia pertama sekali jatuh Sultan Alauddin Raya Shah. Dia Sultan Johor, Sultan Melaka ketujuh, mangkat racun di Paguh. Mangkat kena racun. Hak tak seronoknya hak racun dia, katanya orang pada faham, buat malu company semua. Orang faham game racun Sultan Johor. Tapi ni sejarah panjang kenapa jadi semua politik lah. Politik. Zaman dulu dia racun je, kalau serabut-serabut dia racun je. Sampailah Sultan Tebing Sungai yang terakhir sekali, Sultan Abdul Jalil Raya Shah yang keempat. Kekuasaan di Johor, tapi mangkat dibunuh di Kuala Pahang. Tikam di Laksamana Nakhoda Sekam. Ada makamnya kampung merhum sana. Bayangkanlah begitu jauh sekali makamnya sampai ke Pekan. Jadi adalah diberikan nasihat-nasihat kepada kita. Pertama, pantang bersiasah, tidak senonoh. Cabar mencabar mencari musuh. Ke dalam bertikai, keluar bergaduh. Rakyat sengsara, negeri pun runtuh. Kedua, pantang bersiasah menurutkan nafsu. Berebut kuasa, palu memalu. Tamakkan harta, tak ingat malu. Negeri rosak, banyaklah seteru. Ketiga, kata orang tua, pantang siasah mabukkan pangkat. Berebut kedudukan, jilat menjilat. Berebut kuasa, hambat menghambat. Negeri rosak, nama pun cacat. Hidup mati akan dilaknat. Yang keempat, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum, sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ini berkenaan tentang penyakit gila kuasa. Sekali lagi, perbincangan kita ini tidaklah ditujukan kepada mana-mana pihak, tetapi sekadar nak memberikan pandangan nurani daripada rakyat bawahan bahawa sudah sampainya masa untuk kita memerhatikan kebajikan, kesejahteraan, kemakmuran orang-orang di bawah yang ramai sedang menderita kesusahan sekarang ini, untuk kita sama-sama fikir bagaimana nak membantu mereka. Teruskanlah memegang tampuk kekuasaan, tapi peganglah dengan amanah, dengan memahami jerit payah masyarakat yang sedang berada di bawah sekarang ini. Saya kira sekadar itu. Moga suara kita dapat sampai didengari oleh pihak-pihak di luar. Moga-moga ada manfaatlah kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga pertemuan kita diberkati ilahi, dan moga-moga negara kita Allah kurangkan dan hilangkanlah penyakit atau wabak yang sedang melanda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wahfazha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyil asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa'anna kulli ta'bi syadid waqfina minal hadi wal hadid wal marad syadid waqshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka inna kunta ghaffara. Tahassana bizil 'izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sa'ir biladil muslimina hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'i anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.